Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan cara untuk kita tukar nama geran kereta dan motosikal bagi pemilik yang sudah meninggal dunia. Okey, jadi kita teruskan. Okey, untuk pengetahuan anda, jika anda ingin menukar hak milik kereta atau motosikal daripada nama asal pemilik owner geran kenderaan yang telah meninggal dunia, anda perlu ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia. Jika anda menjadikan kenderaan si mati sebagai kegunaan harian, anda perlulah membuat pertukaran pemilikan kenderaan bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Pertukaran ini adalah untuk membolehkan pengguna memperbarui cukai jalan dan mengambil perlindungan insurans sepenuhnya ketika menggunakan kenderaan tersebut di jalan raya. Okey, jadi ini adalah pentinglah untuk menukar geran. Okey, info dan panduan tukar nama kenderaan pemilik meninggal dunia. Okey, pertama adalah pembaharuan cukai jalan. Untuk pembaharuan cukai jalan, road tax bagi kenderaan yang masih berdaftar atas nama pemilik yang telah meninggal dunia, cukai jalan hanya boleh diperbarui sekali sahaja untuk tempoh 6 bulan oleh waris terdekat selepas tarikh akhir cukai jalan berkenaan. Jadi selepas owner telah meninggal dunia, jika road tax ataupun cukai jalan telah tamat tempoh, kita hanya boleh memperbarui hanya sekali sahaja, iaitu selama 6 bulan. Selepas 6 bulan kita dah tak boleh untuk renew road tax ataupun buat insurans lah. Okey, jadi sebab tu kita perlu tukar nama atas geran. Okey, urusan pembaharuan cukai jalan tersebut hanya boleh dibuat di kaunter JPJ sahaja. Okey, di JPJ sahaja. Selepas tempoh 6 bulan itu tamat, pembaharuan cukai jalan ke atas kenderaan terbabit tidak boleh dibuat lagi. Okey, waris atau pengguna baharu perlulah membuat permohonan pertukaran hak milik jika ingin membuat pembaharuan cukai. Okey, pemilik baru yang berhak ke atas kenderaan yang ditinggalkan adalah oleh si mati adalah waris yang telah ditetapkan oleh si mati. Jika si mati tidak menetapkan waris penerima kenderaan tersebut, waris si mati boleh membuat permohonan yang berkenaan, dan salah satu caranya adalah dengan membuat permohonan di unit pembahagian harta pusaka ataupun pejabat tanah berdekatan bagi menetapkan siapa yang berhak agihan terhadap harta yang ditinggalkan. Okey, dalam perkara ini kenderaan, contohnya kereta, kategori harta alih. Okey, jadi kalau tidak si mati tidak masukkan nama kita ke dalam kenderaan itu, kita perlu pergi ke unit pembahagian harta pusaka kecil ataupun pejabat tanah untuk menentukan siapa pemilik kenderaan itu. Okey, anda juga boleh rujuk pembahagian harta pusaka ataupun pejabat tanah untuk prosedur permohonan dan senarai dokumen yang diperlukan. Selesai agihan harta, waris yang menerima kenderaan tersebut akan mendapat surat pentadbir pusaka ke atas setiap pemilikan harta yang ditinggalkan. Surat pentadbir tersebut digunakan oleh waris yang berhak dalam proses pertukaran hak milik kenderaan sebagai bukti pengesahan ataupun sokongan pemilikan baru. Okey, ini adalah prosesnya. Okey, ini ada contoh pengesahan dan sokongan pemilik baru. Okey, pengakuan pemilik baru. Okey, jadi pentadbiran pusaka. Jadi ini adalah contoh pengesahan sokongan pemilik baru. Okey, yang ketiga adalah mengenai Puspakom. Untuk urusan Puspakom dalam pemindahan hak milik, waris perlu ketahui beberapa maklumat. Sebelum pindah milik, semua kenderaan persendirian perlu menjalani pemeriksaan mandatori. Pada akhir pemeriksaan, pihak Puspakom akan mengeluarkan laporan B5 yang diperlukan oleh JPJ apabila memindahkan pemilikan kenderaan. Okey, masa pemeriksaan, Puspakom akan mengeluarkan laporan B5 lah untuk rujukan JPJ. Waris perlu bawa kenderaan kecuali motosikal tak perlu bawa, dan geran asal untuk urusan pemeriksaan di Puspakom. Selesai dulu urusan permohonan pembahagian harta pusaka kecil, baru buat pemeriksaan kenderaan di Puspakom, kerana urusan pembahagian harta pusaka kecil mungkin mengambil masa yang berbulan-bulan berbanding tempoh sah laporan B5 Puspakom diguna pakai hanya 30 hari sahaja. Okey, ini adalah panduan pemeriksaan tukar hak milik Puspakom. Pertama, kita perlu membuat tempahan. Okey, membuat tempahan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk, memandu dan ikut laluan seperti yang diserahkan. Kemudian daftar dan bayar, mendaftar dan mengambil tempat dalam barisan, menyerahkan dokumen berkaitan dan membuat bayaran di kaunter. Pemeriksaan kenderaan akan membawa kenderaan anda ke laluan ujian dan membuat pemeriksaan perkara yang atau diukur identiti bahagian atas, bahagian bawah, cermin gelap. Keputusan laporan pemeriksaan dikeluarkan dan diberikan kepada anda di kaunter. Okey, kalau anda gagal akan ikut semula di bahagian pintu masuk. Okey, baiki perkara yang gagal dan kembali untuk pemeriksaan semula dalam tempoh 30 hari. Kemudian selesai. Dan yang perlu perkara keempat yang perlu kita ketahui adalah urusan di cawangan JPJ.
Setelah menerima pengesahan milikan sebagai pemunya baru kenderaan tersebut dari pentadbiran pusaka atau perintah mahkamah serta kelulusan dari Puspakom, pemohon boleh mula membuat urusan pertukaran milik di cawangan JPJ berdekatan. Rujuk kepada senarai borang yang diperlukan untuk urusan pertukaran hak milik dan lengkapkan dengan sempurna. Waris perlu bawa sijil kematian asal pemilik kenderaan yang meninggal dunia. Untuk urusan cukai jalan, boleh tanya pegawai JPJ berkenaan, manakala insurans rujuk kepada syarikat insurans yang dipilih oleh pemohon. Okey, ini adalah senarai dokumen dan borang urusan pertukaran pemilikan di JPJ. Okey, salinan asal borang, perakuan pendaftaran JP ini. Okey, jadi anda lihatlah sini senarai dokumen yang diperlukan lah. Jadi anda boleh tanya di bahagian JPJ. Okey, banyaklah borang-borang yang perlu dikemukakan. Okey, kemudian kita masuk pada prosedur dan cara tukar nama kereta dan motosikal pemilik pemilik meninggal dunia. Okey, pertama perlu lengkapkan borang pertukaran hak milik dan dokumen pengesahan. Okey. Okey, di sini cakap pemohon perlulah melengkapkan beberapa borang beserta dokumen pengesahan, pentadbiran, pemilikan atau sokongan yang diperlukan. Berikut adalah borang yang perlu anda kemukakan untuk membuat permohonan. 2 salinan borang JPJ K3A yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemilik baru penerima pusaka. Okey, borang saya berikan di bawah nanti. Perakuan pendaftaran kenderaan asal JPJ K2 atau pergeran atau yang terbaru sijil pemilikan kenderaan VOC. Dokumen pengesahan pemilikan pentadbir yang asal jika berkenaan atau salah satu daripadanya seperti berikut: surat perintah mahkamah, surat geran probate, surat dakwaan arahan oleh Amanah Raya Berhad, laporan B5 pemeriksaan tukar milik oleh Puspakom yang masih berkuat kuasa atau sah, salinan dokumen pengenalan identiti pemilik baru menggunakan TMAB jika tidak hadir semasa permohonan dikemukakan bagi kategori individu dan perniagaan milikan tunggal sahaja TMAB. Okey, kemudian hadir ke cawangan JPJ untuk urusan pertukaran hak milik. Okey, setelah menyediakan semua borang dan dokumen yang diperlukan, pemohon perlu hadir sendiri ke cawangan JPJ berdekatan untuk urusan pertukaran hak milik bagi melancarkan proses permohonan. Bagi pemohon yang menghantar wakil untuk urusan tersebut, ia memerlukan pengisian borang lain serta maklumat pengesahan identiti. Okey, segala urusan pertukaran hak milik akan diselesaikan di cawangan JPJ sahaja. Okey, sebagai maklumat tambahan, maklumat borang dan prosedur pertukaran nama hak milik bagi kenderaan kematian pemilik asal adalah tertakluk kepada perubahan dan atau pindaan semasa oleh pihak JPJ. Rujuk cawangan JPJ berdekatan untuk mendapatkan keterangan lanjut serta maklumat terkini bagi urusan pertukaran hak milik berkenaan. Maklumat yang dinyatakan adalah khusus untuk kenderaan persendirian milik sepenuhnya kepada pemilik yang meninggal dunia dan kenderaan tersebut tidak terikat dengan sebarang baki pinjaman mana-mana institusi kewangan atau perbankan. Jika sebaliknya, sila rujuk dengan pihak JPJ atau institusi kewangan perbankan dan yang terlibat bagi mendapatkan keterangan lanjut. Okey, jadi itu adalah antara prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menukar hak milik geran kereta ataupun motor bagi pemilik yang sudah meninggal dunia. Jadi saya harap anda faham segala prosedur dan segala dokumen yang diperlukan. Okey, kalau anda rasa bermanfaat dan kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.